Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi untuk siaran minggu terakhir bagi bulan Mac di Garsi TV. Macam mana saudara dah lihat poster, saya terima kasih banyak pada 600 orang lebih yang beri respon pada poster. Kita ada Profesor Dr. Azmi Hassan. Tuan-tuan dah banyak selalu bertanya dengan saya isu-isu geopolitik ni. Saya bukanlah ahlinya sangat. Ini adalah orangnya yang lebih arif kerana secara akademik dan secara konsisten peranan Prof. Dr. Azmi Hassan adalah berkeliling dan menyampaikan pandangan dan syarahan beliau mengenai politik, tempatan dan antarabangsa. Cuma malam ni kita fokus pada isu yang saudara selalu runsing dan saudara selalu bertanya pada saya. Hingga satu masa saudara bertanya, apakah kerajaan tidak menyedari ancaman China? Apakah negara-negara yang dilaburi oleh China dengan wang yang banyak ini kerajaannya tidak menyedari? Jadi banyak benda-benda yang kemudiannya saudara balik pada soalan asas yang memerlukan penjelasan supaya kita faham apa yang kita sebut sebagai kapitalis komunisme ni. Share dan dapat angka, saya akan mulakan sesi dan kebetulan kami menjemput Abang Sani je kerana saya rasa topik-topik malam ni akan berat dan hangat, jadi kita akan break sekejap untuk saudara menghirup kopi dengan lagu. Saya minta Abang Sani belanja satu lagu untuk trafik capai 300 sebelum saya mulakan soalan straight to the point dengan panel kita. So Abang Sani belanja satu lagu dan kemudian saya terus straight to the point dengan saudara Dr. Azmi Hassan. Apa yang telah kau berikan, tanda aku setia memudahmu. Padaku lain tiada hanya kau seorang pemikat jiwa. Tiada sakit bagiku di tempat aku menimbang rasa asmara. Wajahmu manis jelita, andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang. Rindu selalu melandai jiwa, hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti, bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang. Rindu selalu melanda jiwa, hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti, bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Okey, terima kasih Abang Sani kerana sudi membuka panggung. Kita dah ada 300 orang sekarang. Saya ucap terima kasih Abang Sani boleh berehat, kami akan panggil. Okey, seorang tolong tutup mic Abang Sani jap. Takut dia gosip nanti terkeluar pula dekat live ni. Doktor, saya nak straight to the point je. Secara peribadi kecurigaan terhadap China sangat ketara sekarang. Saya ambil dalam konteks orang tempatan. Berarti satu, apabila terbongkar skandal YMDB, orang menganggap bahawa buffer zone bagi skandal ini juga membabitkan China selain daripada Arab Saudi. Kedua, apabila kita cuba mendapatkan Jolo untuk ditangkap, bahagian risikan kita mengatakan bahawa China memberi perlindungan pada Jolo. Kemudian kita mendengar mengenai pelaburan China yang sangat agresif. Ini banyak. Secara ringkas boleh tak doktor gambarkan dulu untuk 5 minit jawapan ni. Siapa China di mata dunia? Dan bagaimana kita orang Malaysia harus melihat pembabitan China dari segi ketenteraan, dari segi perniagaan, dari segi bagaimana dia meluaskan pengaruh politik ni? Ya, Gizana, sebelum saya jawab perkara ini ada kena-mengena dengan
isu-isu antarabangsa. Kalau kita kat universiti, kita belajar international relation. Tapi secara berterus terang lah, bila Haji Zainal cakap saya ni pakar, sebenarnya saya tak pakar. Okey, faham. Saya tak pernah belajar pun bidang politik, saya tak pernah belajar. Dan juga saya tak pernah belajar pun bidang hal-hal ehwal antarabangsa, sama ada di sekolah ke, di universiti, saya tak pernah belajar. Cuma apa yang saya cakap ini, Haji Zainal juga tahu. Dan mungkin juga Haji Zainal lebih hebat dari saya. Kerana gelaran Haji Zainal, saya dengar adalah Google bergerak. Itu gelarannya. Tapi mungkin cara penyampaian tu nampak macam saya tahu. Saya tahulah, tapi yang saya sampai itulah nak beritahu. Kepakaran saya bukan politik. Kepakaran saya bukan hal ehwal antarabangsa. Kepakaran saya belajar daripada first degree sampai PhD adalah engineering. Ataupun lebih tepat lagi pasal GPS satellite. Itu yang Cik Zainal dan Haji Zainal pakai banyak dalam kereta Waze, Google Maps tu, itu untuk memandu kereta. Gunakan GPS satellite. Tapi kepakaran saya adalah untuk memandu arah bom pintar. Itu kepakaran saya. Dan saya kata itu kepakaran saya. Saya berani cakap itu kepakaran saya. Malah tesis PhD saya telah dipatenkan. Berkenaan dengan perkara-perkara ini. Itu saya berani kata itu kepakaran. Tapi hal ehwal antarabangsa, politik itu bukan kepakaran. Saya cuma banyak membaca dan banyak membuat analisis. Dan benar sekali nak menjawab soalan Haji Zainal tadi, dia negara China ni, Beijing, kita sebut Beijing lah. Sebab kalau mungkin ada orang tengok bila sebut China-China tu dia ingat fikir lain pula. Kita sebut Beijing, merujuk pada ibu kota negara tu. Memang kita kena berhati-hati. Kerana cara mereka berpolitik secara tempatan dan juga antarabangsa adalah amat berlainan sekali. Haji Zainal mungkin pernah dengar channel CGTN. Kalau Astro 509. Dulu CCTV. Sekarang dah CG. Itu adalah channel TV rasmi kerajaan Beijing yang diharamkan di UK. Tak dibenarkan kerana dikatakan menjadi mulut lidah rasmi. Kalau kat sini kita tengok 509 Astro. Itu channel dia. Saya sering dipanggil. Nak kata sering tu semenjak 3 tahun lepas hampir 40-50 kali dah dipanggil. CGTN TV, CCTV, sekarang CGTN. Mereka banyak bercakap pasal, tanya saya, kadang-kadang pasal Malaysia, tapi banyaknya bercakap pasal hal ehwal antarabangsa. Dan kalau kita bercakap channel dia tu, takkan kita nak mengutuk dia. Baru 3 minggu lepas, saya terpaksa bercakap pasal Perhimpunan Parti Komunis mereka. Ada 3 panel. Saya dan seorang lagi panel dalam studio di Beijing. Kalau orang tak tahulah, dia tengok saya ni lebih komunis daripada orang panel daripada Beijing tu. Maksud saya adalah kita kena pandai tak? Kita kena pandai macam mana nak berhadapan dengan Beijing. Lainnya kita berhadapan dengan Washington ataupun Paris ke ataupun London lain. Sebab cara politik mereka adalah berlainan. Dia lebih kurang orang Asia, tetapi mereka dikatakan mempunyai air muka yang dikatakan jangan dijatuhkan air muka mereka. Sebab itu bagi saya sukar untuk kita berhadapan dengan Beijing berbanding dengan Washington itu. Kerana cara berpolitik mereka, antarabangsa mereka, mereka akan memulas tangan, mereka akan mengugut di belakang. Luar tak nampak, di belakang. Dan kalau kita lihat hari ini, Haji Zainal, bagaimana Perdana Menteri Kanada telah dituduh sebagai dipanggil lapdog US, anjing suruhan Amerika. Kerana Perdana Menteri Trudeau Kanada dikatakan cuba memberi kritik terhadap apa yang berlaku di Xinjiang. Sama juga dengan apa yang berlaku dengan Australia. Jadi dikatakan China tu kita kena berhati-hati, kena pandai. Kalau tersilap langkah, mereka akan hukum kita. Jadi itu dikatakan bahawa politik Beijing ini, ahli politik kita kena pandailah. Kalau tak pandai, memang kita akan dihukum. Dari itu sebagai mukadimah lah nak jawab soalan Haji Zainal tadi. Saya nak ambil satu contoh yang paling terbaru, tuan-tuan. Apabila Nike, Adidas dan juga H&M turut menyertai kempen barat dengan mengatakan wujud buruh paksa ataupun penganiayaan ke atas Muslim di Xinjiang dalam pengeluaran kapas.
Dan mereka memboikot. Malah di China juga mengarahkan rakyat dia untuk memboikot semua produk ni. Dan yang uniknya doktor, demand kapas yang tak dibeli oleh negara-negara yang mengeluarkan Adidas ni dibeli oleh rakyat tempatan dengan mencanak lebih tinggi. Berarti apa saja yang Barat cuba buat pada China boleh bagi kata dia tidak memberi kesan. Sebagai contoh saya kata tadi lah, bila Nike, Adidas dan juga H&M memboikot kapas tu, permintaan kapas tu di bursa saham meningkat lebih banyak daripada yang tak diboikot tu, dengan demand lebih tinggi. Saya nak tanya tentang, nampak begitu mandiri dan begitu kuat ekonomi China hingga saya tak fikir dia ada masalah kalau dia bergaduh dengan siapa pun. Nak kata tak ada masalah tu mungkin dikatakan agak melampau sangat. Mereka memerlukan, setiap negara memerlukan perdagangan aktiviti antarabangsa. Tapi semangat, apa dikatakan, semangat ekonomi nasionalis mereka adalah begitu tinggi sekali. Nike, H&M ni, mereka tak mengatakan menuduh secara langsung. Mereka cuma kata mereka tidak akan membeli kapas jikalau ada bukti bahawa kapas tu datang daripada buruh paksa. Itu saja dia kata. Betul. Tapi China mempunyai air muka yang dikatakan agresif. Mereka interpretasinya berlainan. Sebab tu saya katakan kena berhati-hati Beijing ini. Kerana mereka akan menghukum. Bukan saja kerajaan akan menghukum, rakyat mereka akan menghukum. Saya melihat semangat nasionalis dari segi ekonomi ni, kalau nak dikatakan di sebelah sini ni, dia lebih kurang dengan rakyat Indonesia. Semangat nasionalis mereka tinggi sekali. Dan mereka akan boikot satu-satu syarikat gergasi itu jikalau air maruah mereka, maruah negara mereka dikatakan dicemari. Jadi itu yang dikatakan kita kena berhati-hati. Tapi bagi saya, sebenarnya kita perlu mengambil peluang dalam hal ini. Amerika Syarikat bertembung dengan China umpamanya. Kita berada di tengah-tengah. Seperti kata perumpamaan dalam bahasa Inggerisnya, elephant fight elephant lah. Kita jangan berada di tengah-tengah. Jadi kita kena pandai dikatakan mencuri peluang ini. Bagaimana kita berhadapan dengan Beijing, bagaimana kita berhadapan dengan Washington dalam hal ini. Mungkin saya pernah cerita pertama kali saya datang sini pada tahun lepas, pada bulan 5, satu keadaan genting berlaku di Laut Cina Selatan. Isu itu adalah West Capella yang telah dikontrak oleh Petronas untuk mencari minyak di kawasan kita, kawasan zon kita, tetapi telah dibayangi setiap masa oleh kapal perang China dalam kawasan kita. Kalaulah kita ni Vietnam, dah lama dah berperang dengan China. Tapi kita dikatakan pragmatik. Macam mana nak berhadapan dengan China ni? Supaya kita tidak memurkakan dikatakan China. Menjadi teruk lagi, pada masa itu Presiden Trump dihantar kapal perang dia. Kononnya untuk melindungi Malaysia. Kalaulah kita Singapura, kita akan mengatakan terima kasih Amerika. Dan Beijing akan marah. Tapi kita tak buat macam tu. Kita pragmatik. Kita mengatakan bahawa kita keluar Wisma Putra, keluarkan kenyataan bahawa kita mahu penyelesaian secara diplomasi. Maksudnya tak menjebelahi mana-mana pihak lah. Itu cara kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Beijing dalam hal ini. Untuk penonton semua, barangkali doktor, ini adalah perkara baru. Maksudnya kalaulah selama ini kita orang awam, kalaulah sebab polisi Kementerian Luar ni tak pernah dinyatakan pada rakyat. Kalau untuk kita ni, kita mendengarnya dengan mengatakan tak sepatutnya kita mengalah apabila banyak kali kita mengetahui kapal Cina menceroboh. Doktor sedang menyampaikan satu perkara yang baru untuk saudara ambil jadi iktibar, bahawa dalam permainan ini kita sudah patut berubah. Kerana satu, saya bagi tahu pada anda bahawa 4 negara yang menjadi rakan ekonomi Malaysia yang besar, Singapura, China, Jepun dan Amerika, meletakkan kita ni betul-betul lah pelanduk ni kalau dua-dua gajah bertembung. Saya nak bertanya, kata betulkah bila setiap kali berlaku pencerobohan ataupun kita tidak gembira dengan China, sama ada dalam isu Loh Teck Joe yang dah begitu panjang, dan kemudian isu pencerobohan kapal China yang pernah sampai pun ke Sabah dan Sarawak dikesan. Apakah perlu berpanjangan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein perlu mengeluarkan kenyataan yang sentiasa diplomatik? Memang payah nak cakap. Memang kita rasakan kalau berbanding dengan Indonesia lah, kalau nelayan Cina menceroboh Pulau Natuna mereka di Laut Cina Selatan, akan ditangkap,
dibom boat tu, ditenggelamkan. Tapi kita lain sikit. Kalau Haji Zaida tanya saya masih bersetuju dengan cara Wisma Putra menangani isu ini. Saya bagi satu contoh lagi lah. 5 tahun lepas, Perdana Menteri Singapura sepatutnya membuat lawatan ke Taiwan. Beijing cakap, jangan pergi. Sebab Taiwan adalah China anggap sebagai negara mereka. Wilayah yang dikatakan berpisah tapi wilayah mereka. Beijing cakap, jangan pergi. Seng Long tak pergi. Dan apa Menteri Luar Taiwan cakap kat Seng Long ataupun Singapura? Dia kata Singapura tu, saya gunakan bahasa Inggeris lah, nampak bahasa tu nampak diplomatik sikit. It's a dried mucus. Terjemahan bahasa Malaysia untuk orang awam ni yang paling mudah ada di FB terjemah. Tai hidung kering. Tai hidung kering. Okey. Itu adalah satu penghinaan kepada Singapura daripada Taiwan. Itu dikatakan Beijing dikatakan memulas tangan Singapura tu sampai ke situ. Jadi dalam hal ini kita negara kecil. Dan pernah ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau kata beliau tahu di mana Jolo tu. Tapi kita tak boleh berperang dengan negara yang melindungi negara itu. Dia tak sebut negara mana. Tapi kita dah tahu dah negara mana. Seperti Haji Jana sebut tadi. China yang melindungi Jolo. China. Jadi, yelah, bagi saya, kita kena pragmatik lah dalam perkara ini. Nasib baiklah. Mungkin Haji Zana tak setuju dengan saya ketika berlaku di West Capella tu dan mengenai pencerobohan tu sebenarnya tiap-tiap hari. Bila cakap Sabah nelayan mereka tiap-tiap hari ceroboh. Cuma media kita tak mainkan isu ini sebab tak nak mainkan isu ini. Tapi tiap-tiap hari mereka menceroboh. Dan memang betul China membuli kita. Dan Haji Zana tanya saya, adakah sanggup kita dibuli tiap-tiap hari? Betul. Bagi saya tak ada cara jalan lain. Kita kena berbaik-baik dengan mereka dan di samping itu memberi sedikit amaran bahawa jikalau China dikatakan sentiasa membuli kita, kita ada rakan lain. Ketika Datuk Hisham tadi, bila sebut Datuk Hisham Udin sebagai Menteri Luar, saya nak cakap pasal Datuk Hisham sebagai Menteri Pertahanan. Satu ketika dulu. Ashton Carter, Menteri Pertahanan Amerika, datang melawat Malaysia. Mereka berdua naik Osprey adalah helikopter yang macam kapal terbang tu, di Teluk Sepanggar, Sabah, dan terus mendarat di atas kapal perang Amerika yang sedang meronda Laut Cina Selatan pada ketika itu. Gambar itu memberi 1000 makna. Dan Beijing cukup tak suka. Kita tak cakap apa-apa. Maksudnya adalah China boleh buli kita, tetapi kita ada rakan yang lebih besar yang boleh kita pergi. Bagi saya itu caranya. Permainan tarik rambut dan tepung tu. Permainan diplomatik antarabangsa. Lebih-lebih lagi dengan dua kuasa besar ini, kita tersepit di tengah tu, dua gajah ni berperang. Macam mana kita nak mengambil peluang, mencuri peluang, dan juga supaya kita tak teraniaya dan tersepit. Jadi ini memang satu masalah yang besar bila kita berhadapan dengan Beijing. Doktor cuba merasionalisasikan pada saya atau pada anda semua bahawa dalam pandangan warisan nenek moyang kita adalah wilayah berdaulat. Kita akan meletup kerana kita pegang perkataan wilayah berdaulat. Seinci pantai pun samudera tu kita ada lagu-lagu kita yang menanamkan semangat tu. Cuma doktor cuba merasionalkan kita bahawa dalam permainan hari ini dia tidak semudah itu untuk kita berteriak dalam nada 60-an dan 70-an apabila bercakap tentang wilayah berdaulat. Sejauh mana kalaulah pattern ekonomi, kalaulah kita mempunyai kerenggangan hubungan dengan China dan seperti saya katakan sekarang pula lah kalau China bertindak balas, kan semua orang tahu China membantu kita dalam menyelesaikan isu sawit. Apabila masyarakat Eropah memboikot minyak sawit kita dan kita gagal mendapat pasaran yang besar di India, tapi China membantu. Itu menjadikan dalam banyak benda kadang-kadang saya cakap kan, bagaimana ekonomi itu akan mengikat kita untuk terus menganggap bahawa kami akan bertolak ansur banyak dalam soal maruah kerana anda memberi kami banyak perniagaan. Doktor rasionalkan. Kami akan secara maruah. Memang betul. Tak memang betul apa Haji Zana cakap tu. Bukan kita dah pun terikat sebenarnya. Kita memerlukan sebab China adalah rakan dagang terbesar Malaysia. Betul. Dan paling menakjubkan, aktiviti dagang kita hari ini adalah
telah menyamai sebelum pandemik dengan China. Dengan China aja. Ha. Telah sama sebelum pandemik lah. Okey. Dah sama dia punya kerancakan dia dengan jumlahnya. Maksudnya nasib baik ada China tu. Lagi teruk pandemik ni. Kalau tak ada China untuk kita berdagang, lagi teruk kita. Jadi ini ialah pilihan maruah dengan kedaulatan kita, dengan China membuli kita, tapi kita memerlukan Beijing dalam hal ini. Betul. Terutama sekali dalam hal ekonomi dan juga dalam hal geopolitik. Tapi kita pun pandai juga mengambil hati Beijing. Saya rasa mungkin ni ramai tak tahu ni. Pada 2016, bulan September 2016, Angkatan Tentera Malaysia dengan Tentera Pembebasan Cina PLA tu, tentera komunis tu, mengadakan satu latihan ketenteraan pertama kali dilakukan di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Pertama kali. Dan bukan saja pertama kali, tetapi paling besar di kalangan negara ASEAN. Kalah Cambodia, kalah Laos. Antara yang paling besar. Tapi pada ketika itu, 2016 ni Haji Zainal, Masih baru. China tu masih belum tertanam bahawa kita perlu ragui mereka. 2016, belum lagi. Betul. Belum lagi. Maksudnya kalau ada projek yang kita dapat daripada China, kita melihatnya secara telus. Ini adalah aktiviti perdagangan biasa. Walaupun China itu adalah negara komunis. 2016, September. Saya masih ingat lagi September 2016. Kenapa China sekarang ni kita memberi perhatian yang besar, kita perlu sinis, adalah bila bekas Perdana Menteri Datuk Najib membawa 70 projek bila beliau membuat latar rasmi ke Beijing. Dan beliau bila balik ke Malaysia, beliau katakan bahawa 70 projek. Masa itu China telah ditanam sebagai kambing hitam. Sehinggalah hari ini. Dan memang betul bahawa kita perlu berhati-hati berurusan dengan China, tapi kita kena pandai lah. Yep. Kita kena pandai. Tak boleh tolak China 100%. Tidak boleh menjatuhkan air muka mereka 100%. Sebab kita memerlukan aktiviti ekonomi dengan mereka. Ya. Saya nak pergi kepada sentimen. Secara puratanya, sentimen lebih banyak mengatakan bahawa Eropah kawan kita kerana dia jauh. Yep. Tapi sebenarnya secara sentimen je saya tak gembira dengan Eropah apabila pembulian yang nyata dalam isu minyak sawit. Yep. Berarti ramai orang kita mungkin tak faham bahawa Eropah juga adalah musuh yang nyata dalam beberapa keadaan tertentu. Seperti dia menggunakan dasar hak asasi untuk boikot kita, menggunakan isu alam sekitar, macam dia je yang tak tebang pokok, kita je yang tebang pokok. Mereka sentiasa menggambarkan indeks corruption di negara kita sebagai momokkan. Kadang-kadang ni saya nak check and balance ya. Dalam menuju masa depan, di tengah-tengah kita juga mengalami pembulian daripada barat sebenarnya. Kita tak dapat lari lah. Minyak sawit adalah pembulian yang ketara. Dalam waktu yang sama juga kita kena berkawan dengan China, tetapi ada juga pembulian dia. Macam mana check and balance ni? Kita nak lakukan ketika dalam gaya lama kan kita hanya ada kawan dan musuh. Tapi dalam gaya baru ni kita akan ada berkawan dengan bermusuh dan bermusuh dengan kawan. Ini yang jadi Prof boleh jelaskan supaya ramai orang kita hanya ada black and white. Tapi mulai sekarang kita kena kata bahawa zon kelabu adalah sebahagian daripada zon yang mesti dimasuki. Dia orang Eropah ni, dia pandai gunakan bahasa-bahasa diplomatik. Tapi dalam keadaan yang lain mereka pandai kerana mereka adalah mempunyai pengalaman beratus tahun dalam hal ini. Saya ambil contoh. Saya gunakan contoh 100 tahun lepas lah. Kita pernah dengar dan mungkin pernah belajar di sekolah tentang Deklarasi Balfour. Ya, 1917. Oh, ingat. 1917, 100 tahun lebih dah. Deklarasi itu cuma 67 patah perkataan je. Faham. Tak ada benda pun deklarasi itu. Dan selain daripada itu, dia ada satu lagi perjanjian British dengan pihak Perancis untuk menipu negara Arab. Sebab negara Arab termasuk Palestin pada ketika itu dikawal, diperintah oleh kerajaan Ottoman. Jadi mereka dikatakan nampak deklarasi Balfour itu tak ada benda. Ya. Tetapi hakikatnya, akibat kesannya adalah Palestin sekarang. Ya. Di pada deklarasi itu adalah British bersetuju untuk mengiktiraf wujudnya sebuah negara Israel di bumi Palestin. Ya. Ya. Itu. Yang kemudiannya apabila
deklarasi itu silent hingga sekarang baru menjadi dokumen terbuka. Kerajaan Arab tak pernah tahu pun. Ya, sebab perkara itu cuma 6-7 patah perkataan, tak ada benda pun. Tapi di belakang itu berbagai penipuan dilakukan. Sebab saya cakap benda ni sebab saya baca Facebook post Garasi TV tentang malam ni, ada yang bertanya pasal yang terusan Suez tu. Ya. Sebab deklarasi Balfour tu ada kena mengena dengan terusan Suez. Kerana British pada ketika itu dia dah hampir menang Perang Dunia Pertama tu, dia nak kawal terusan Suez. Macam mana nak kawal terusan Suez adalah mengawal Mesir pada ketika itu. Dan bagaimana nak mengawal Mesir adalah berjanji kepada negara Arab, jikalau kamu halau kerajaan Ottoman itu, kami akan berikan kemerdekaan kepada kamu. Tapi dalam masa yang sama, British membuat perjanjian dengan Perancis, lepas Perang Dunia Pertama, kita bagi-bagikan kekayaan antara sesama kita. Itu dia katakan bahawa Beijing, China, kita kena perlu berhati-hati, Eropah lagi bahaya. Dan ini 100 tahun lepas. Dan sekarang pun masih berlaku. Sebab tu kita sentiasa kena, pemikiran minda kita kena sentiasa terbuka, dan paling penting adalah kritis. Kita kena mempersoalkan setiap benda, kita kena persoalkan, jangan terima sahaja sebulat-bulatnya. Itu yang paling penting sekali ini. Itu saya bawa doktor datang kemari untuk lihat supaya kita tidak mempunyai pemikiran bermusim. Masalah kita semua apabila kita menjadi orang bergantung pada media. Kerana perbincangan tak banyak. Apabila media banyak swing China itu jahat, kita akan mengata China itu jahat. Bila kena minyak sawit, kita akan kata Eropah itu jahat. Kita tak pernah melihat, macam saya bagi tahu kata, kalau Dr. Azmi doktor mengingatkan mengenai kes 1917 Balfour. Saya pun teringat perjanjian 1907 mengenai penyerahan 3 wilayah Melayu oleh British kan. Tidak disetujui pun Kerajaan Melayu pun, Sultan Terengganu tidak diberi rundingan pun mengenai perkara tersebut, tapi British memutuskan dengan Thailand untuk menyerahkan Patani, Naratiwak dan Yala kepada Thailand tanpa persetujuan Raja-Raja Melayu. Tapi apabila merdeka, kita tertakluk pada perjanjian 1907. Saya nak pergi pada satu lagi soalan mengenai armada laut. China menggerakkan 200, ini kali pertama dalam sejarah, armada dengan 200 kapal. Mereka tak pernah bergerak di lautan dengan 200 kapal kecuali cuba menunjukkan sesuatu. Terutama sekali apabila mereka tahu, dalam kita semua, kita meraihkan kekalahan Trump kerana kita anggap dia macam presiden yang miring. Tetapi bagi China, dia tidak meraihkan kedatangan Biden kerana Demokrat akan meletakkan China sebagai musuh utama. Berapa ketegangan ni akan kita rasa? Ini saya rasa pasca COVID akan tegang. Amerika pun tak akan berdiam. Saya rasa Jepun juga akan bertindak balas. Dia pun tak bergembira dengan pergerakan armada laut tu. Sebenarnya kita sedang menuju perang dingin era baru antara China dengan Amerika. Sama seperti kita lalui Amerika dengan Rusia. Adakah kita akan ke situ? Ya, sebab Biden ni dia lain sikit. Bila sebut Trump tadi, bila Haji Zainal sebut kita dunia meraihkan kekalahan Trump, tapi saya meratapinya. Kekalahan Trump. Kerana Trump itu, saya sebut beliau adalah sembrono. Beliau tak nak dengar nasihat pakar, beliau membuat keputusan ikut gerak hati dia. Dan pemimpin macam tu senang dimanipulasi. Dan Malaysia, dikatakan sebuah negara kecil, boleh mencuri peluang. Dalam masa 4 tahun itu, saya tak tahu Malaysia mencuri peluang ke tidak, tapi saya boleh bagi satu contoh di mana seorang rakyat Malaysia mencuri peluang perangai Trump ni. Seorang rakyat Malaysia. Saya tak ingat saya pernah cerita di Garasi ke tidak. Tapi boleh ulang sebab barangkali malam ni dia yang Broadcom tu. Itu dikatakan bahawa rakyat Malaysia ni adalah tuan punya syarikat telekomunikasi yang agak besar mengguna perangai Trump itu. Sebab itu saya katakan kita sebagai negara kecil lebih memerlukan pemimpin seperti Trump kerana beliau berlagak sembrono. Dan bila sembrono itu kita boleh mencuri peluang. Tapi Biden ni lain sikit. Biden mendengar nasihat orang keliling kepakaran dia. Dan yang paling penting adalah setiausaha negara dia, itu Menteri Luar dia, Anthony Blinken, adalah seorang yang begitu anti-China, anti-Beijing. Dan sebab itu kita lihat bahawa apa yang berlaku sekarang adalah dasar-dasar Biden ini agak keras ke atas China. Lebih keras daripada Trump kalau ikutkan. Jadi ini nak jawab soalan tadi bahawa memang pada ketika ini China menghantar dikatakan bala tentera armada dia kerana tidak puas hati dengan kapal perang Amerika yang mengawal Selat Taiwan.
yang China anggap itu adalah wilayah mereka. Dan yang paling menarik semasa inaugural, semasa Biden dilantik menjadi Presiden Taiwan dijemput. Tidak pernah berlaku. Ya. Tidak pernah berlaku. Betul. Dijemput. Nampaknya macam sengaja lah tu. Cari pasal lah. Sengaja nak cari pasal lah tu. Tunjuk syarat cari pasal. Sebab tu saya katakan bahawa dengan era Biden ini, China akan berhadapan dengan lebih teruk lagi lah. Sebab Biden mengatakan bahawa under my watch, dalam 4 tahun ini, China tidak akan dapat melepasi kekuatan Amerika. Sebab ramai mengatakan dalam 4-5 tahun ini, ekonomi China akan menjadi lebih besar daripada Amerika. Dan Biden kata, not under my watch. Tidak semasa era saya. Dan Biden menganggap China itu sebagai kompetitor. Kompetitor yang tidak adil. Kompetitor yang menipu. Dari segi perdagangan. Jadi ini dikatakan bahawa China dikatakan, Beijing dikatakan, bila Biden dilantik menjadi Presiden Xi Jinping adalah antara yang paling lewat mengucapkan tahniah. Ya. Tunggu dan lihatnya lama. Tunggu dan lihat lama. Akhirnya terpaksa. Alasan nak tunggu keputusan pilihan raya yang mutlak. Akhirnya terpaksa. Cuma dalam dunia ni hanya seorang aja pemimpin yang belum ucap tahniah. Kim Jong Un. Dari Korea Utara. Ya, Korea Utara. Jadi itu dah katakan, cakap pasal Korea Utara ni, Korea Utara semasa kita tengah bergaduh dengan dia sekarang ini, melancarkan 2 peluru pandu. Pertama, peluru pandu jarak dekat. Yang kali kedua adalah peluru berpandu balastik yang lagi jauh. Jadi ramai tertanya bahawa ada kena-mengena dengan Malaysia ke? Ada yang bertanya pasal itu. Sebenarnya tak ada. Ianya ada kena-mengena dengan Amerika. Korea Utara marah kat Amerika kerana mengadakan latihan ketenteraan dengan Korea Selatan pada ketika itu. Jadi dalam hal ini, sebab itu katakan Malaysia sebagai negara kecil kena pandai lah sikit. Cakap pasal Wisma Putra lah. Bila Haji Zainal mungkin tak puas hati dengan begitu lembut sekali Wisma Putra dengan Beijing. Tapi kalau kita baca kenyataan Wisma Putra terhadap Korea Utara, bila Korea Utara putuskan hubungan diplomatik, bagi saya pula, saya tengok amboi kerasnya. Kenapa saya kata keras? Kita jangan cari pasal sebab tak ada kena-mengena dengan kita. Betul. Sebab tu saya, pada pendapat peribadi saya, keras pula dengan Korea Utara. Sebab jangan sengaja cari pasal sebab tak ada kena-mengena dengan kita. Betul. Sepatutnya keluarkan kenyataan satu paragraf cukup lah. Tak ada benda. Jadi nak jawab lah. Mungkin Wisma Putra dia ada style, strategi dia sendiri. Mungkin dengan Beijing lemah lembut. Mungkin dengan Korea Utara boleh keras sikit. Mungkin dengan Amerika Syarikat nampak sama-sama, tak tahu ke mana. Itu adalah sebahagian daripada strategi dikatakan dunia diplomasi antarabangsa. Kita ada berapa angka sekarang? 7.64 kita minta Abang Sani menyanyi satu lagu tu. Dia nak standby. Tuan-tuan, malam ni panjang. Tuan-tuan, saya nak ambil soalan. Tapi sebelum tuan-tuan tanya soalan dan Abang Sani ready untuk menyanyi, saya tanya dengan doktor satu hal. Ramai yang curiga untuk menerima pelabur Cina terlampau banyak di Malaysia. Hingga kita boleh katakan, apakah kita tidak akan boleh bergerak ke hadapan tanpa syarikat pelaburan Cina? Tapi pada waktu yang sama kita akui, syarikat-syarikat Eropah telah penghidang nafsu terhadap kita. Kita kehilangan 16 company daripada Eropah yang keluar. Dan lepas ni IBM pula akan keluar. Lepas ni Sony pula akan keluar. Pada waktu yang sama pula ketika kita tak boleh sombong kerana syarikat-syarikat Eropah lebih cenderung memilih Indonesia dan memilih Vietnam. Tapi waktu yang sama kita rasa bimbang. Kalaulah kita bergantung terlampau banyak kepada China, apa kita akan menerima satu lagi krisis seperti yang berlaku di Sri Lanka? Ya, ini ada kena mengena dengan dikatakan obor lah. One Belt, One Road punya tu. Masalah China adalah mereka mempunyai wang yang banyak. Tapi mereka tak boleh melabur dalam negeri sebab pulangan dia tak banyak. Jadi pada 2013, Presiden Xi Jinping telah dikatakan cuba menghidupkan projek jalan sutera. Ratusan tahun lalu. Tapi sekarang dipanggil obor. Maknanya mereka melabur di luar negara. Dan bila Sri Lanka adalah contoh klasik di mana pelaburan Cina ini mendatangkan masalah tempatan. Tapi Haji Zainal, harapannya adalah Malaysia ini bukan Sri Lanka. Dan salah satu projek yang menjadi isu sekarang ini adalah projek Jalan Keretapi Pantai Timur, ECRL. Kita tak mempunyai keuangan. Mereka beri kontraktor, mereka beri pinjaman,
dan juga kepakaran dalam hal ini. Ini adalah salah satu konsep obor tu untuk China melabur di luar negara. Dan memang betul, bila kita menerima kontrak projek itu mestilah dalam keadaan menang-menang. Sebab itu dikatakan isu itu menjadi isu politik sebelum PRU 14. Dan setelah itu sebab utama kenapa Kerajaan Barisan Nasional tewas pada ketika itulah benda ni lah. Kerana faktor pelaburan daripada China yang dikatakan agak banyak itu. Tapi bagi saya, jikalau penjawat awam yang membuat perjanjian itu bekerja dengan betul tanpa tekanan daripada orang politik, maka kita akan berada pada landasan yang betul. Dia masalahnya takut tekanan politik itu melebihi daripada kepentingan negara. Itu yang paling ditakuti. Oleh kerana Haji Zainal, saya penjawat awam, saya menaruh kepercayaan kepada penjawat awam. Di mana tekanan politik itu memang ada, tetapi tugas itu mesti dilaksanakan seperti yang diamanahkan. Jadi kita percayalah kepada penjawat awam bahawa bila perjanjian kontrak itu dibuat, ianya adalah bukan berat sebelah. Ianya tidak menggadai kedaulatan kita, tidak menggadai maruah kita. Okey bang, sambil tu admin akan ambil soalan. Terima kasih 700 orang lebih malam ni. Ahmad Sani akan menyanyi satu lagu, saya akan berat dan kita akan sambung dengan isu yang lebih berat lagi. Lepas ni saya akan bertanya bahawa apakah satu masa nanti kita akan memiliki semua aset infrastruktur yang wangnya kita bayar tetapi pulangannya pulang ke China. Kerana ini pelaburan yang kita tak mahu. Kerana mereka datang melabur wang dan kita berhutang dan akhirnya semua keuntungan daripada kita menaiki kereta api dan segala macam kemewahan tetapi wangnya pulang ke dalam kantong China. Ahmad Sani akan belanja satu lagu sementara doktor berehat minum air. Kamera ke sana tu untuk membolehkan doktor berehat minum air. Aku cari engkau, engkau cari aku. Aku cari engkau, engkau cari aku. Sama-sama, sama-sama mencari. Aku cari engkau, engkau cari aku. Aku cari engkau, engkau cari aku. Bergelut untuk semuka, bergelut untuk bersemuka. Aku punya saudara kembar bernama aku. Aku lahir di sana. Saya lahir di sini. Cari engkau, engkau cari aku. Aku cari engkau, engkau cari aku. Aku punya saudara kembar bernama saya. Aku lahir di sana. Saya lahir di sini.
Terima kasih bang. Tak ada seorang tepukan sebab studio. Okey. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak promosi dulu bagi anda yang ingin memiliki buku $1 Billion Whale ni yang ditulis oleh Tom Wright dan Bradley Hope. Ini adalah edisi terjemahan dia. Malam ni kami jual, anda boleh log saja dengan buku ni. Satu buku ni kemudian anda boleh memilih 25 buku susulan yang disediakan, serta bagi mereka yang membayar dalam tempoh 24 jam anda akan mendapat buku percuma, sebuah komik mengenai autobiografi Tun Mahathir Mohamad. Percayalah buku ni tak ada politik dia, saya dah membaca dan memang bagus kandungannya untuk pengetahuan anak kita mengenai perkhidmatan Tun daripada remaja sampailah menjadi menteri dan kemudiannya Perdana Menteri. Saudara boleh dapat combo ni. Ini satu wajib. Ini free kalau saudara membayar dalam tempoh 24 jam. Dan ini ada option 25 buah. Saudara boleh minta saja dengan 36 buah untuk mana satu tajuk yang saudara nak, menjadikan 3 harganya adalah RM80. Saudara baca sebab saya rasa kata inilah satu buku skandal yang ditulis oleh 2 orang wartawan yang saya anggap hebatlah, Tom Wright dan Bradley Hope. Tapi saya anggap kata semua yang ada dalam buku ni adalah fit by DOC. Saya percaya begitu maklumat ini adalah satu buku mempromosi cara Amerika mempromosi apabila mereka bertindak melakukan sesuatu tindakan ke atas sebuah negara. Kebiasaannya akan ada wartawan yang mendapat manfaat, di mana segala sumber risikan selain daripada wartawan itu merisik, ada sumber risikan. So kalau saudara nak log saja buku ni, saya rasa ini patut saudara baca kerana terjemahan dalam bahasa Malaysia. Dijual dengan RM80 macam saya kata tadi. Sementara tu kalau saudara nak buku Sani Sudin, ini adalah buku yang dipilih sebagai final untuk anugerah buku Malaysia yang keputusannya akan diumumkan pada bulan 4. Buku ini menang, buku ini adalah finalis bagi pencalonan cover terbaik, dan pencalonan yang lebih penting adalah anugerah buku terbaik bagi bukan kategori kreatif, non-kreatif. Jadi beli buku ni, satu buku ni, dan juga sehelai t-shirt monolopong. Anda dapat sehelai t-shirt monolopong, buku ni dan sebuah buku ni. Di dalam-dalam ni 3, jadi 2 buku 1 t-shirt RM100. Jadi saudara boleh log malam ni, sama ada log RM80, berarti saudara boleh membaca $1 Million Whale, dan kalau saudara log RM100 berarti saudara log Sani Sudin. Log je kerana pembekalnya adalah orang yang sama. Saudara boleh baca. Okey, boleh mula log sekarang, log RM80 untuk mendapatkan buku ni, dan log RM100 untuk mendapatkan 2 buku Abang Sani dan sehelai t-shirt monolopong. Okey, saya akan pergi terus ke ni sambil saudara semua log. Kita ada berapa ratus viewer sekarang Okey, 669. Saya akan tanya mengenai komunisme kapitalis. Satu masa dulu saya fikir kata, saya masih berfikir kata ramai orang kita, terutama orang Melayu berada dalam kokon fikiran sebut saja Beijing adalah parti komunis Melayu. Yang pada saya sejarah tu dah titik, tak payah nak disensitifkan sangat. Orang Melayu akan terbakar dan melonjak panas apabila menceritakan tentang Abu Chimping dibawa balik. Saya faham itu soalnya, tapi bagi cabaran yang akan datang, yang akan kita tinggal pada anak cucu kita, sejauh mana satu masa mungkin barulah kita menonggak dagu dan menggigit jari apabila memikirkan bahawa menerima pelaburan Cina dengan cara berleluasa, sebenarnya secara tidak langsung sampai satu masa kita akan gigit jari dengan berkata kita sudah menjual maruah negara. Ya, itu yang dikatakan penjajahan bentuk baru dari segi ekonomi. Sebab itu dia katakan bahawa bila setiap perjanjian itu dibuat, ianya mesti diteliti dengan seteliti-telitinya. Dan yang menelitinya bukan orang politik. Bukan menteri, bukan timbalan menteri, tetapi penjawat awam, bermula daripada KSN ke KSU, setiap kementerian, mereka perlu menelitinya. Dan setiap negara dia tak boleh hidup bersendirian, termasuk kita memerlukan pelaburan luar. Dan kalau Haji Zainal ingat dan penonton ingat, 3-4 bulan lepas ada demonstrasi di Indonesia besar-besaran, kerana rakyat Indonesia tak setuju bila kerajaan Pak Jokowi nak ubah sedikit undang-undang, dipanggil undang-undang omnibus kerana dikumpulkan banyak undang tu. Kenapa dia nak ubah adalah untuk memudahkan pelaburan daripada luar datang. Dan sebab itu dia katakan kita punya saingan dengan Indonesia kita dah tewas. Kerana pelabur lebih mudah untuk melabur di Indonesia berbanding dengan kita. Sebab insentif dia memudahkan lagi untuk pelabur membuat pelaburan.
maksudnya kita memerlukan pelaburan pada luar. Tetapi kita perlukan undang-undang tu untuk melindungi kita. Tapi masalahnya jikalau pelaburan itu datang hanya pada satu negara saja, ianya akan menimbulkan masalah. Kerana seharusnya pelaburan itu tidak datang pada satu negara saja, perlu banyak. Tapi bagi saya melihat bahawa pelaburan kita, mungkin pelaburan Eropah tu dah kurang minat dengan kita, tapi masih ada juga. Tapi berpatah balik kepada adakah kita akan beringatlah akan Haji Zainal akan gigit jari 10-20 tahun akan datang, kemungkinan tidak. Kerana kita tidak menjual maruah negara kita hanya untuk menarik pelaburan. Tapi menariknya ketika pada ini Haji Zainal, bahawa Haji Zainal pun sebut ramai pelabur-pelabur yang ada ni pun dah lari. Kalau nak ikutkan kita punya masuk pelaburan asing itu telah berkurangan hampir 70% kurang daripada 2019. Jadi itu yang amat membimbangkan. Jadi ini memberi tekanan kepada kita. China hanya menunggu saja. Betul. Kalau Malaysia nak pelaburan mereka boleh bagi dengan kita. Sebab keagraban kita itu begitu akrab sekali, dan China sebenarnya memerlukan Malaysia sebagai negara dalam ASEAN untuk menongkah pengaruh Amerika Syarikat. Jadi dalam hal kita kena pandai lah. Betul. Memang kita nak jaga kedaulatan kita, maruah kita, tapi kita berhati-hatilah. Dalam kita mengambil pelaburan itu, jangan pula kita menjual maruah dan kedaulatan kita, supaya 20 tahun lagi kita hanya melihat wang pelaburan itu keluar daripada negara. Itu harapannya tidak berlaku. Itu saya suka panggil Prof. Dr. Azmi datang. Dia boleh rasionalkan banyak benda. Supaya saya suka begini. Setiap kali saya lihat anda semua di Facebook, majoriti kawan kita hanya ada A dan B saja. Kita tidak faham apa itu berfikiran kritis untuk merasionalisasikan keadaan. Itu yang sekarang ni proses yang akan Rasi buat dengan bawa tamu seperti doktor adalah untuk memberi kita lebih ruang supaya kita tahu apa itu rasionalisasi. Taklah kita hanya... Sebenarnya tuan-tuan, dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Sebab itu saya kata tadi kan, kedaulatan tak boleh lagi dibaca dengan melenting apabila sedikit perairan dimasuki oleh kapal selam China. Sedangkan kita kena faham bahawa Eropah telah pun berpaling tadah daripada kita dari segi perniagaan. Sebab itu saya beritahu, kata, saya percaya dalam setahun 2 tahun apabila Indonesia menawarkan kos buruh lebih rendah dan insentif yang lebih baik, kita harus menerima hakikat bahawa kita bukan lagi negara pilihan bagi pelaburan-pelaburan. Kita perlu mencari inisiatif yang baru. Tapi pada waktu yang sama juga, sementara kita boleh membina keyakinan baru pada pelabur, China adalah rakan lama yang dah ada dan kemudian sudi melabur. Berarti kena faham membezakan antara fikiran totok dengan mengatakan China komunis. Sebab itu saya selalu sebut pada mereka, China kalau jadi kawan dia perlu diawasi. Tapi kalau anggap dia musuh pun dia perlu didekati. Pilihan kita tak banyak yang kita ada sekarang, kecuali kita sebut kata, kalaulah kita berdepan dengan orang-orang yang licik, kita pun kena belajarlah menjadi licik. Lurus tak bertempat ni pun satu perkara tak betul. Saya nak tanya lagi satu tentang, kalaulah berlaku konflik perang dingin seperti mana ketika era Amerika dan Rusia, blok komunis dan blok barat. Saya tak fikir kata dia membabitkan ketenteraan. Kali ini dia membabitkan di mana kita nak berpaling secara ekonomi. Amerika adalah rakan perniagaan yang besar. Hilang Amerika, Jepun akan masuk muka dengan kita. Kita mungkin dapat China, tapi kita kehilangan 3 lagi rakan, iaitu Jepun, Singapura dan Amerika yang kita anggap sebagai trio barat. Macam mana kita nak imbang supaya di mana-mana dalam keadaan kita tak rugi? Agak mustahil juga tu, tapi dalam keadaan tu kita licik dan kita untung. Yalah, 10 tahun lepas dunia diplomasi antarabangsa agak berlainan. Pada hari ini, baru 2-3 minggu lepas, Presiden Biden menghidupkan semula satu persefahaman yang dipanggil quadrilateral, kerangka quadrilateral antara 4 negara. Amerika, Australia, Jepun dan juga India. Di mana quadrilateral ini digunakan untuk mengekang pengaruh China. Tujuan utamanya, Biden mempunyai kepercayaan 3 negara ini termasuk Amerika boleh mengekang. Dan salah satunya Australia. Dan 2 minggu lepas, Australia menaikkan taraf hubungan dengan kita ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Katanya, dari segi ekonomi, supaya mudah
perjanjian ekonomi dibuat. Katanya lah, kata Canberra. Tapi bagi saya melihat lebih daripada ekonomi. Ianya adalah untuk tujuan geopolitik. Supaya Malaysia dapat dikatakan menjadi sebagai salah satu negara yang dapat mengekang pengaruh China di Asia Tenggara. Semua sekarang sedang berebut sekutu Yes, sedang dikatakan sedang menyusun sekutunya. Jadi Malaysia ni di mana dia nak berada dalam keadaan ini. Jadi sebab itu dikatakan bahawa pemimpin kita dikatakan perlu mempunyai pemikiran yang luas, pengetahuan yang luas tentang apa yang berlaku di sebaliknya. Seperti Cik Zana kata, buku $1 Billion Whale ini sengaja dibocorkan oleh organisasi risikan. Cik Zana, Haji Zana, bukan Amerika je pandai buat, kita pun pandai buat juga. Hari ini ada pembocoran risikan. Saudara boleh baca je di online. Kalau saudara nak tahu siapakah anggota polis yang telah disenaraikan sebagai di belakang sekutu konspirasi scam. Itu pun teruskan. Maka sekarang. Jadi ini kita memerlukan pemimpin yang dikatakan berfikiran luas, pengetahuan yang dikatakan boleh melangkaui satu halangan itu. Sebab itu dikatakan menteri timbalan menteri perlu membuka perbincangan ataupun membuka saluran komunikasi dengan penjawat awam di belakang itu. Tak boleh membuat keputusan secara sembrono saja. Ada 2-3 tahun lepas banyak keputusan dibuat secara sembrono, ikut rasa hati, macam Trump. Trump tak apalah, Amerika dia kuat. Kita negara kecil. Sambil contoh yang ECRM mula-mula dibatalkan. Apa China buat? Dia pulas tangan kita. Tapi media tak mainkan isu ni. Jadi terpaksa kita menerima balik ECRL itu. Jadi sebab itu dia katakan penting pemimpin kita berfikiran waras. Bila buat keputusan itu adalah untuk kepentingan negara. Bukan untuk membalas dendam kepada satu-satu pihak. Jadi itu yang dikatakan amat penting sekali. Ini soalan, satu saya puji ni penonton-penonton. Bila dia tahu doktor mempunyai banyak pengetahuan, mereka akan cuba mendapatkan sumber. Dia tanya, boleh Prof bagi nasihat sumber rujukan untuk dia orang baca setiap hari supaya peningkatan dan pengetahuan mereka mengenai isu lebih baik. Sebab kemungkinan mereka hanya bergantung pada media tempatan yang kadang-kadang tak catch up isu-isu yang kita nak bincang. So boleh doktor bagi tips di mana mendapat sumber bacaan? Oleh kerana sekarang kita ada internet, jangan harapkan satu sumber media saja. Maksudnya kalau media tempatan kena secara keseluruhan. Semua kena baca. Saya baca semua. Dan paling penting adalah media antarabangsa. Kerana mereka banyak memberi analisis. Tapi masalahnya media antarabangsa ni, kalau kita baca katakan CNN umpamanya, BBC-nya dia kata media mereka bebas, tidak bias. Tapi sebenarnya bias. Dia lagi teruk. Memang lagi teruk. Dia punya pro-Amerika dan pro-Barat lagi tak terkawal. Lagi tak terkawal, tetapi cara mereka buat tu pandai. Secara tersirat. Very subtle dan kadang-kadang kita boleh terpengaruh. Tapi isunya adalah kita kena banyak membaca. Itu saja. Dalam keadaan internet ini dikatakan mudah kita untuk mendapatkan sesuatu maklumat itu. Sambil contoh ni lah yang komik dokumentari karikatur ni. Saya belik tadi, memang betul lah tak ada pasal isu politik. Dia karikatur ni very very sensitif. Jangan jadi macam Charlie Hebdo. Charlie Hebdo adalah majalah karikatur di Perancis yang sentiasa menghina Islam. Bukan saja Islam, Yahudi, apa saja. sampai MH370 pun dia hina. Dan yang terbaru, dia hina Queen Elizabeth dengan Meghan Markle. Dia tunjuk Queen Elizabeth tu sedang kneeling, menggunakan lutut terhadap Meghan. Yang cucunya. Kneeling itu adalah bahasa Melayu dia melutut. Bukan melutut, dia hentak Meghan tu dengan lutut dia. Ini ambil kisah George Floyd yang perbicaraan sedang jalankan. Di mana polis menghentak lutut sampai mati kawan tu. Itu adalah kebebasan Charlie Hebdo lah. Maksud karikatur lah saya nak ungkapkan ni. Isunya adalah kita membuka pemikiran kita. Kita banyak membaca. Salah satu saya sedang paling minat saya membaca adalah novel daripada Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, Orhan Pamuk, Haji Zana tahu kan, daripada Turki. Pemenang Nobel daripada Turki. Tulisan beliau adalah asalnya daripada bahasa Turki.
tetapi diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Saya suka baca penulis novel yang bukan berbahasa Inggeris. Ya. Kerana lenggok bahasanya adalah lebih indah lagi. Dia orang putihnya dia straightforward. Dia tak pandai belit-belit. Tapi isunya menjawab soalan tadi adalah kena banyak membaca daripada banyak sumber. Itu yang paling penting. Betul. Tak kira apalah novel ke, sumber rujukan ke, akhbar harian ke, jangan sumberkan satu. Kalau sumberkan satu saja memang Yang lah. melatih fikiran anda yang pertama sekali adalah jangan buat keputusan ketika anda tidak tahu sumber untuk memutuskan. Sebab tu kita panggil keyboard warrior. Orang kita cepat jump, cepat share. Kerana kita ada satu budaya adalah apabila anda menerima satu sumber, anda menganggap itulah sumbernya. Sebenarnya dalam fikiran kritis salah tu. Sebelum tu, sebelum saya lupa, memang ada satu viral temu ramah kita sebelum ini, yang 5 minit terakhir tu. Salah satu WhatsApp group tu, dia jawab balik. Dia kata, apalah Azmi ni? Soalan begitu general. Soalan Haji Zainal begitu general. Ingat tak soalan apa tu? Masukkan segala ke rakyat. Soalan begitu general, pandemik pula disentuhnya. Dia dalam hidup kita ni, kita mesti menongkah arus. Betul. Kalau soalan Haji Zainal general, saya nak spesifik. Betul. Kalau soalan Haji Zainal spesifik, saya nak generalkan dia. Ya, tu game plan dia. Ya, maknanya kalau orang pergi ke selatan, saya pergi ke utara. Betul. Orang naik, saya turun. Betul. Sebab tu selalunya semasa pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan tu, ramai orang tanya pada saya, Azmi, dah lama tak keluar TV dah. Saya siap sediakan collage Haji Zainal. Collage itu adalah temu ramah saya di Al Jazeera, di CGTN Beijing, dan juga WION India, New Delhi. Saya rasa saya kata 22 bulan lepas, saya tak masuk dah local TV. Saya pergi international. Maksudnya kita kena pandai betul. mengikut keadaan semasa. Dan untuk melakukan benda tu, kita kena tahu pengetahuan tu penting lah. Betul. Jadi itu yang pentingnya. Kita kena banyak membaca. Betul. Supaya anda boleh berpimpong dengan baik di dalam teknik kita bermain ilmu ni. Macam saya katakan, kalau banyak saudara nak membiasakan diri, kalau saudara tak biasakan diri di Facebook pun, saudara tak akan biasakan. Sebab saudara telah mendedahkan diri anda untuk jump to conclusion, untuk berkata ya dengan begitu mudah dan menolak berkata tidak begitu mudah. Berarti dia panggil fikiran yang tidak bergerak dengan timbang tara analisis. Sebab tu dalam satu-satu ni, orang yang bijak dia kata dia berfikir sebelum berkata. Bukan lepas berkata baru fikir. Tiap kali saya kata, jangan ikut kura-kura, lehernya pendek, ikutlah zirafah. Sebelum sampai ke mulut, sempatlah dia berfikir kerana lehernya panjang. Jadi antara leher itulah adalah ilmu. Antara kura-kura tu adalah bodoh. Keluar je kepala tu keluar. Berarti bodohnya itu begitu. Kalau cerdiknya tu dia kata antara leher yang panjang pada zirafah itulah maklumat di mana kita boleh buat timbang tara sebelum keluar pada lidah. Tapi pada leher kura-kura itulah bodohnya apabila keluar terus kita mengatakan sesuatu tanpa berfikir. Sebab saya tengok bahawa daripada Facebook, kalau saudara tak dapat kendalikan opinion saudara dalam Facebook, berarti saudara tak akan dapat mengendalikan opinion saudara di mana-mana. Kerana Facebook adalah pimpong yang pertama. Yang hari-hari saudara bermain, kalau saudara rally saudara sangat lemah. Macam saya kata tadi kan, orang press, saudara press, berarti saudara mengikut rentak. Orang yang mengikut rentak selalunya tidak mempunyai pandangan. Dia hidup dengan hari-hari mengikut rentak pandangan orang. Saya nak tanya doktor satu lagi soalan. Dengan politik kita yang begini kucak-kacir lah, dengan kerajaan yang begini bercempera dan saya anggap yang paling lemah, manipulasi mungkin akan berlaku. Ataupun sekurang-kurangnya saya kata kerajaan ini tak dapat fokus untuk mengendalikan kerajaan. Dalam sekarang saya beritahu, berlambat lagi fail-fail lama yang tak dapat kita selesaikan. Yang bersangkut dengan ekonomi. Kerana kerajaan sekarang nampak gayanya tidak boleh membuat keputusan yang besar kerana dia adalah sebuah kerajaan yang goyah. Apa impak yang sedang kita alami? Kalau beginilah perpanjangan politik kita. Ya, betul. Kenapa keadaan goyah ni berlaku adalah kerana tekanan-tekanan politik ni yang berlaku. Yang cuba mempersoalkan keabsahannya. Tapi bagi saya lah, Haji Zainal, bagilah peluang kerajaan pada ketika ini untuk mentadbir, kurangkan tekanan-tekanan itu. Sebab tu saya katakan, ada satu sudut, saya setuju parlimen ni tak dibuka. Kenapa? Bila parlimen dibuka, mulalah dipersoalkan ke majoriti keabsahan. Kalau parlimen itu tidak digunakan untuk mempersoalkan dasar-dasar kerajaan yang amat berkurangan sekali pada ketika ini, itu okey. Tapi itu dia katakan memang betul bahawa kalau kerajaan diberi tekanan tiap-tiap hari, sebab kita dalam keadaan pandemik sekarang ni,
pilihan raya tak patut diadakan. Kalau pilihan raya diadakanlah, katakan esok Haji Zainal ya, kita jadi macam Israel lah. Ya. Setiap 4 kali pilihan raya tak ada parti boleh majoriti. Sampai yang biasa banner kerajaan yang lemah, rapuh tumbang banner lagi, rapuh tumbang banner lagi. Itulah lalu itu oleh kerajaan Israel dalam tempoh 3 tahun. 4 kali pilihan raya, tak ada kerajaan majoriti, berkelahi dan pilihan raya. Hingga hari ini ada seorang analisis mengatakan bahawa inilah detik kejatuhan Israel. Ya, harapan. Orang mengatakan bahawa inilah detik kejatuhan Israel. Kerana 4 kali pilihan raya Israel tak dapat dan menunjukkan Israel telah berpecah kepada banyak fraksi. Ya. Yahudi totok, Yahudi moden, Yahudi yang tak mau agama, Yahudi liberal. Okey, saya nak tanya lagi satu pada kalaulah tanya saya lah. Parlimen dibuka, satu kerusi parlimen akan bernilai 10 juta ringgit untuk melancarkan undi tidak percaya. Saya percaya itu je. Parlimen kalau buka, besok harga kerusi parlimen adalah RM 10 juta. Kerana akhirnya parlimen tak akan bercakap tentang rakyat jelata, tapi parlimen akan bercakap tentang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Yeah. Hari ini ramai ahli parlimen nakkan parlimen dibuka kerana keinginan mereka untuk menjual undi je. Itu kalau tanya saya secara sinikal dan saya bercakap di Facebook dalam bentuk yang jelas supaya saudara faham. Saya nak pergi pada doktor lagi satu. Berapa lama kita boleh lalu keadaan macam ni? Dengan ketidakyakinan pelaburan, nak lalu pilihan raya. Kalau buka pilihan raya pun kita akan bentuk lagi kerajaan campuran. Tak ada parti yang saya nampak prominent. Orang Melayu akan berpecah kepada 5 dan 6 fraksi lagi. Orang Cina akan punya undi yang solid dalam DAP. Orang India kemungkinan akan berpecah tetapi tidak begitu ketara di mana mereka berada. Tetapi akhirnya saya beritahu kata, dia je macam budak lah. Kita gaduh dulu dan kemudian pilihan raya. Lepas tu kita tengok kita boleh baik atau tidak. Ini adalah satu... Saya tak tahu, mungkin apa... Itu memang betul. Itu yang dikatakan oleh Presiden UMNO bahawa selepas pilihan raya, apa saja boleh terjadi. Maksudnya, katakan parti yang besar itu akan berhubung dengan parti yang lain untuk menubuhkan kerajaan. Tapi seelok-eloknya adalah perbincangan sebelum pilihan raya. Itu seelok-eloknya. Maksudnya, bila rakyat membuat pilihan, dia tahu dia pilih yang ini. Tapi perbincangan selepas pilihan raya macam Israel lah. Paling besar adalah Likud Netanyahu. Likud Netanyahu dia memerlukan 2-3 parti daripada kumpulan Orthodox Jews. Yang Netanyahu pun kanan sekanan dia pun tak lalu nak berpakat dengan. Kenapa? Salah seorang pemimpin yang dikatakan Orthodox Jews dia katakan kalau mereka menjadi kerajaan, hospital di Israel itu akan dipisahkan. Kerana bila wanita Israel itu bersalin, tak mau bersalin dengan wanita Arab. Sampai ke tahap itu ekstrim kanan sampai Netanyahu pun tak sanggup. Tapi terpaksa kerana nak tubuhkan kerajaan. Sampai hari ini belum lagi tahu lagi apa jua keputusannya. Jadi itulah hakikatnya. Kalau pilihan raya diadakan di sini hari ini, kita akan lalui apa yang Israel lalui. Ya. Tak ada yang akan menang macam tak ada yang akan menang. Lepas tu kita akan ambil masa membentuk kerajaan campuran. Lepas tu lepas 2 bulan kelahi lagi. Berkelahi. Yang Netanyahu tu 6 bulan je. Ya, 6 bulan je. Tahan. Pilihan raya lagi. Tapi macam inilah Haji Zainal ya. Saya melihat PAS sebagai penyelamat. Kenapa saya berkata demikian? Saya tak tahu penonton hari ini banyak PAS ke, banyak UMNO ke, banyak terima Bersatu. Saja, setuju untuk bersetuju kerana Prof bercakap soal berkongsi pandangan. Sebab nak menyelamatkanlah ni perpaduan kita ni. PAS kenapa dia berada dalam Perikatan Nasional ialah harapan supaya UMNO menyokong Perikatan Nasional. Itu harapan PAS. Bagi saya lah. Bukan kerana mereka nak berada dalam kerajaan, bukan kerana mereka dah seronok jadi menteri, timbalan menteri. Bagi saya tidak. Kerana PAS melihat kalau mereka berada dalam Perikatan Nasional boleh menarik UMNO kembali. Tapi strategi itu dah salah. Tak boleh. UMNO tetap berkeras. Dan kita lihat berlaku Sabtu Ahad lepas. Tetap berkeras. Tak mahu. Apa kata kalau PAS ditukar strategi sikit, pergi ke Mufakat Nasional. Kata, saya nak masuk Mufakat Nasional, saya nak kukuhkan Mufakat Nasional. Dan ini akan meletakkan Bersatu dalam keadaan tak selesa. Sebab Perikatan Nasional tanpa PAS takkan ke mana. 18 kursi mereka ni. Tak banyak. Jadi ini akan memaksa Bersatu pergi kepada Mufakat Nasional. Tak payah masuk Mufakat Nasional pun. Mesra Mufakat Nasional. Kompromis. Maknanya kalau UMNO tu terlampau angkuh, garang, tak nak mengalah dengan Bersatu, kita cuba paksa Bersatu pula mengalah dengan UMNO. Ya. Itu cara saya melihat. Tak ada cara lain. Kalau kita tidak mahu menjadi negara Yahudi yang berpilihan raya 4 kali dalam tempoh 3 tahun,
dan kerajaannya hanya kekal 6 bulan. Pilihan raya lagi. 6 bulan dan pilihan raya lagi. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah 1 jam lebih. Saya masih lagi nak pergi kepada beberapa soalan yang mungkin ada orang tanya ni. Saya dah mula pergi. Kes saya dah habis. Ukraine saya tak boleh ambil ni, jauh sangat ni. Silk Road dah dijawab tadi. Kenapa ada soalan Ukraine? Dia orang minta tanya tentang pergolakan di Donbass. Oh, okey. Okay. Tapi saya ambil kan soalan ni, apa ni, dia rakyat bimbang. Dia kata selain daripada pelaburan ekonomi, ada tak kemungkinan China akan meletak tangan dalam politik? Setakat yang kita nampak sekarang tak ada. Tapi adakah kemungkinan China akan kembali meletak tangan dalam politik Malaysia? Kalau ikut sejarah, China tidak pernah mencampuri urusan politik negara-negara lain. Dan ini termasuk Malaysia. Yang Komunis Parti Melayu Komunis itu cerita dululah. Seperti kata di sana. Dah tutup dah. Sekarang ini China tidak mencampuri urusan politik. Saya tak nampak perkara itu. Tetapi kalau Amerika Syarikat, negara Eropah, memang ada bukti-buktinya dan ada struktur-strukturnya bagaimana mereka menggunakan rahsia risikan untuk mempengaruhi, dikatakan, politik Malaysia. 2009, Haji Zainal, masa itu saya tak famous lagi. Tapi saya dengan kedutaan Amerika Syarikat famous. Dia apa-apa hal dipanggil saya, apa-apa function lah dipanggil saya. Dan pada ketika itu satu political counselor, budak muda, dia rupa dia macam siapa pelakon Hollywood tu? Saya lupa nama dia. Tom Cruise. Rupa dia macam Tom Cruise. Selalu panggil saya, dia political counselor. Satu hari saya keluarkan kenyataan dalam media, saya menyatakan kedutaan Amerika Syarikat cuba mencampuri urusan politik dalaman Malaysia. Dan salah satu function di kedutaan tu, beliau cukup marah dengan saya. Dia kata Amerika tidak pernah buat macam tu. Selepas itu terputus hubungan saya dengan dia. Akhir-akhir saya tahu dia pergi Afghanistan. Dia dapat kerja Afghanistan. Lepas tu pergi ke Iraq. Dia naik pangkat semua tu. Dan akhirnya pangkat yang paling tinggi lah sebagai seorang diplomat career. Apa agaknya jawatan dia? Haji Zainal, tak tahu. Yang paling tinggi dia diplomat career. Duta ke Malaysia. Balik sebagai duta. Balik duta ke Malaysia. Baru 2 minggu lepas. Okey. Saya namanya. Okey, ni duta di bawah rejim Biden. Okey. Ya, tapi lantikan tu tak ada kemana. Tapi dia panggil lah. Dia dipanggil. Tapi duta tu baru saja berkhidmat 2-3 minggu lepas. Saya masih menunggu panggilan daripada duta Amerika yang baru. Tuan-tuan, ramai orang lock dah hari ni. Buku ni dah. Ya. 19 log saya memang harap saudara baca ini. Ini saya kata bahan bacaan yang akan membantu saudara tak boleh baca di internet. Sebab saya boleh bagi tahu kata Don Wright dan Bradley Hope mempunyai reputasi yang luar biasa sebagai wartawan. Kami ni kalau jadi wartawan, tuan-tuan, mendapat sumber intelijen adalah menunjukkan anda berada dalam kelas wartawan yang sangat tinggi. Mendapat sumber intelijen berarti anda adalah berada dalam kelas wartawan yang sangat tinggi. Kerana berarti intelijen menganggap inilah wartawan yang boleh dipercayai dan boleh mempengaruhi orang lain untuk membacanya. Jadi saya percaya bahawa data-data yang diperolehi oleh dua orang ni, Tom Wright dan Bradley Hope, bukanlah data yang disiasat, tetapi data yang dikumpulkan. Dan saya percaya DOJ adalah sumber. Bagi DOJ untuk mempengaruhi dunia, bagi meyakini bahawa langkah mereka menyita dan juga menuduh wujudnya konspirasi OMDB berasas, maka dua wartawan inilah yang menjadi penulis yang menghantar maklumat DOJ kepada dunia bahawa tindakan OMDB adalah betul. Ini adalah buku yang patut saudara baca, kerana maklumat yang ada di dalam ni saya tak fikir kata pernah disiarkan, kerana kita mempunyai polisi yang ketat ketika kerajaan yang dulu. Dan sekarang pula orang tak bercakap mengenai OMDB ni sebab duk heboh duk bercakap pasal COVID-19 dan juga subsidi, bercakap kerajaan atap lah apalah. Jadi kadang-kadang saudara terlepas. Inilah ambil, saya beritahu pada saudara, adakan satu perangai. Benda kecil-kecil jangan dibesar-besarkan. Ini benda besar-besar ambil dah baca. Itu jangan buat perangai Melayu, benda kecil-kecil diperbesar-besarkan, benda besar diperkecil-kecilkan. Jadi ambil benda ni benda besar, baca, kerana saudara tidaklah lagi kemudiannya menjadi orang yang terjun ke Facebook untuk mengetahui isu yang berkelas dunia. Baca daripada orang yang kelas dunia. Haji Zainal, bila Haji Zainal sebut wartawan yang terima maklumat ni kira wartawan hebat, hebat daripada risikan tu. 2 bulan lepas dia satu keluar headline
di akhbar kita lah. Headline itu, Special Branch tengah menyiasat benda tu. Special Branch kata, macam mana boleh keluar headline ini? Siasatan belum habis lagi. Special Branch E3. Ya. E3 adalah external threat. Ya. Okay? Saya tak cerita lagi kan cerita ni kan? Belum. Okay. Cerita ni menarik. Ya. Special Branch tu call wartawan tu. Dia kata, mana dapat maklumat ini? Lepas tu wartawan tu sebut nama saya. Memanglah saya bagi maklumat itu. Betul. Tapi saya bagi maklumat itu bila wartawan tu tanya soalan. Ya, betul. Isu tu saya tak timbulkan. Wartawan itu yang timbulkan. Ya, ya. Tapi bila Special Branch tengok, oh Azmi, kami kenal lah dia. Lepas tu saya dipanggil lah, bukan panggil di Special Branch. Panggil minum-minum di kedai kopi. Ya, nak tanya macam mana. Saya pun ceritalah. Kita punya bukan kebocoran, kita punya analisa. Kita punya analisa. Yang timbulkan isu ni adalah akhbar itu. Ya. Sepatutnya SB tanya editor tu. Kenapa dia mainkan? Kenapa dia mainkan isu tu? Siapa yang memiliki maklumat tak penting. Tak penting. Saya cuma menjawab soalan itu aja. Saya dah tak ada soalan baru, cuma saya akan tanya lagi soalan yang selalu anda tanyakan juga mengenai saya fikir begini, ramai saya bersetuju kata norma baru ni adalah penjarakan sosial, menyesuaikan diri dengan ni. Tapi saya lebih fikir kata orang tak perasan bahawa COVID-19 ni sebenarnya juga menimbulkan banyak benda tentang cara kita berfikir benda baru. Betul. Saya tak fikir kata kerana kesan impact, kerana dia berlaku tepat pada waktu Malaysia perlu berubah. Dan dia juga memerlukan kita juga berubah. Saya selalu nak tanya teknik berfikir. Ini tip untuk anda. Teknik berfikir. Kenapa orang kita mudah jump to conclusion? Menjadikan sifat kritis, sifat analisis, tabayun kalau dalam Islam. Mencari sumber sebenar. Kenapa dalam sifat orang Melayu, dia menjadi sangat mudah dipengaruhi dan kemudian dia cepat jump to conclusion, cepat merumuskan keadaan walaupun tak cukup sumber. Ini nasihat lah sebab saya rasa Prof mengajar universiti, Prof tahu lah ramai tentang tipe induk ataupun tipikal Malay. Kenapa kita mudah jadi orang yang macam tu? Ya, saya sekarang mengajar apa dikatakan kepimpinan strategik. Okey. Maksudnya seorang pemimpin tak kiralah peringkat mana, termasuk kita juga, bila membuat keputusan itu kena dikatakan mengambil semua perkara. Bukan hanya satu perkara. Kalau keputusan politik, bukan politik saja. Kena mengambilkan semua perkara. Saya rumuskan kepada 6 perkataan. PESTEL. P-E-S-T-E-L. 6 ke 5 tu? 6. P-E-S-T-E-L. Ya. Keputusan pertama kita kena fikir adalah tentang politik. Walaupun keputusan itu bukan berkenaan politik, kita kena fikir pasal politik. Yang kedua adalah pasal ekonomi. P-E. S adalah sosial. Masyarakat, keadaan sekeliling. T adalah teknologi. Dan E lagi satu adalah environment, alam sekitar. Petronas katakan belajar dengan pahit sekali benda ni. Sebab keputusan dibuat itu tak mengambil kira alam sekitar. Dan L adalah legality dia. Yang saya cerita pasal rakyat Pulau Pinang, penduduk Pulau Pinang itu. Jadi gunakan ke-6 perkara ini, dikatakan kita buat keputusan supaya ianya dapat melangkaui masa bukan besok, lusa, tapi 5 tahun, 10 tahun. Kenapa saya sebut Petronas tadi? Petronas 4-5 tahun lepas membeli syarikat Progress Canada untuk membuat loji LNG yang terbesar sekali di Canada. Tapi bila Perdana Menteri Trudeau mengambil alih, alam sekitar adalah dikatakan tema dia. Dan diberikan macam-macam syarat kepada Petronas. Dan akhirnya tahun lepas Petronas terpaksa menjual balik dan juga meninggalkan projek itu. Kerana bila Petronas buat keputusan 4-5 tahun lepas, dia tak fikir sejauh benda tu. Hal politik dia tak fikir. Maksudnya pada ketika itu kerajaan parti Trudeau tengah kuat nak menang pilihan raya ni. Sebab itu kena fikir perkara semua. Dan satu lagi saya sebut teknologi kena tahu. Dan 2 tahun lepas ataupun setahun lepas di lapangan terbang Seletar, Singapura nak buat, dikatakan di lapangan terbang Seletar itu penerbangan mesti menggunakan ILS, Instrument Landing System. Dan Seletar itu hanya 2 batu pada Pasir Gudang. Dan sistem ILS ni memerlukan undang-undang yang ketat, mana tak boleh bangunan tinggi. Dan ini dikatakan akan merencatkan pembangunan Pasir Gudang. Dan tim kita dengan tim Singapura berbincanglah. Akhirnya Singapura mengalah. Dia kata, okey, kami tak akan pakai ILS. Jarang Singapura ni mengalah ni. Akhirnya dia mengalah, dia kata, kami tak akan pakai ILS, tapi kami akan pakai GPS.
Wah, tim kita seronok lah, kita menang. Tapi masalahnya yang dapat permit pergi Seletar itu cuma Firefly. Okey. Dan Firefly tak ada GPS. Okey. So dia kena pasang GPS. Okey. Maksudnya kita menang satu pihak, Ya. kita rugi dari segi Satu ekonomi. pihak. Ya, ya. Maksudnya kita kena faham dari segi teknologi ya. GPS tu. Betul. Mungkin sebab saya tak ada dalam tim tu kot. Kerana kepakaran dia adalah untuk senjata dia panggil Smart bombs. smart bomb. Okey. Ada lagi soalan ya? Oh, banyak ni saya terpaksa pilih je tuan-tuan, tak payah risau. Saya akan panggil Prof datang selalu kerana saya boleh bagi tahu pada Prof stream lebih seronok kerana kita betul-betul sebenarnya setiap kali kita stream Ya. 600 700 orang yang ada ni adalah kumpulan yang memang memilih untuk mendengar pandangan alternatif. Ya. Dan mereka kekal dan stay. Dan mungkin juga soalan daripada Haji Zainal ialah bukan soalan perbincangan. Maknanya kadang-kala soalan tu banyak plan. kali saya terima bukan plan tau. Saya tak tahu apa nak jawab tau. Tapi saya cuba pusing. Okey. Cuba menjawab sedikit. Sebab kadang saya tak tahu pun cerita tu. Okey. Tapi itu yang dikatakan pengetahuan yang banyak tu. Maknanya tak nampak sangat kita tak tahu. Ya. Jadi itu amat penting sebenarnya. Saya dengan ni tak bincang walaupun saya jemput. Saya cuma kata, Prof dah tengok dah status yang naik. Kita akan bercakap soalan Cina. Lepas tu kami terus je bincang. Tak ada hantar soalan apa semua. Situasi sekarang konstitusi berbaik. Keadaan politik lemah mampukan negara berdiri tanpa pelabur asing. Ini saya tengok. Ini tak apa. Alaska tak ada. Okey. Ini saya ambil soalan ni. Tuan-tuan, bukan semua soalan tak bagus. Saya kena pilih sebab masa. Dari segi kompetitifnya Malaysia, hari ini kan keluar bahawa di Asia Tenggara kita nombor 2. Di seluruh dunia daripada 163 negara kita tangga ke-16 di mana disenaraikan sebagai paling kompeten untuk bangkit dari segi ekonomi selepas wabak Covid. Tapi waktu yang sama kita tahu daripada sepanjang Covid pula kita kehilangan 16 syarikat berkelas dunia yang berpindah ke Indonesia. Dia kata kalaulah dia letakkan Singapura dan juga Indonesia, di mana Malaysia dari segi kompetensi kita untuk mendapatkan pelaburan asing? Ya. Kenapa dikatakan tangga itu dikatakan kedudukan yang agak baik dari segi saingan, dari segi mudahnya pelabur asing membuat dikatakan perniagaan di sini. Itu ada satu tangga yang baik. Kenapa ini berlaku adalah 3 bulan lepas Malaysia bersama-sama dengan 10 negara ASEAN bersama China, Australia, Jepun, New Zealand dan Korea Selatan dalam Free Trade Agreement RCEP. Itu adalah organisasi perjanjian perdagangan yang paling besar sekali dari segi KDNK globalnya. Jadi kita melihat bahawa ini adalah salah satu landasan yang boleh digunakan untuk kita keluar daripada pandemik dari segi ekonomi. Satu RCEP. Dan jangan lupa kita ada China sebagai rakan niaga kita yang agak besar. Jadi sebab itu dikatakan positifnya dikatakan kedudukan dari segi saingannya kerana kita mempunyai dikatakan matlamat ataupun landasan-landasan yang betul. Sebab kita adalah keadaan ekonomi kita terbuka. Sebab itu saya katakan pada tahun lepas hanya China yang mempunyai pertumbuhan positif. China saja. Yang lain semua negatif. Kenapa ini berlaku adalah kerana permintaan domestik dia begitu besar. Dan China baru saja melancarkan plan 5 tahun dia. Pertama, mereka nak memajukan teknologi mereka. Tak nak mengharapkan Amerika lagi teknologi. Dan kedua adalah untuk dikatakan menyuburkan permintaan domestik. Dan kita dikatakan perlu juga ada dasar-dasar untuk menyuburkan permintaan domestik. Tak boleh harapkan sangat permintaan daripada luar. Jadi ini yang dikatakan bahawa memang satu pandangan yang positif kalau dilihat pada saingan anak tangga kita, tetapi dasar-dasar itu mesti dilaksanakan. Tapi masalahnya Haji Zainal sekarang dasar untuk merancangkan ekonomi, aktiviti ekonomi ini agak kurang sikit. Fokus government tidak ke situ. Tak ada fokus. Saya ambil contoh. Pejabat awam pun berada dalam keadaan hilang arah juga. Ya, agak gelisah. Saya ambil contoh lah. Tiap-tiap hari saya lalu zoo negara kalau nak keluar. Semasa PKP memang sedih, kosong. Tapi bermula daripada minggu lepas, bila dah boleh melawat PKPB, zoo tu nampak rancak sekali. Maksudnya sektor pelancongan itu dikatakan
tiap tahun dia beri pulangan ekonomi 15% pada KDNK. 100 juta. 100 bilion. 100 bilion, banyak tu. Banyak. Tapi terus terang saya katakan, semasa PKP, dasar-dasar untuk merancakkan sektor pelancongan itu tak ada. Sangat Sunyi sepi. Dibiarkan mati. Istilah yang paling mudah kata pemain sektor pelancongan, kami dibiarkan mati. Ya, itu yang saya rasa sedih sangat. Kecewa sikit. Kecewa. Itu baru ambil sektor pelancongan. Lagi banyak lagi sektor-sektor Dia ada rantaian yang tidak diberi perhatian. Maksudnya menteri itu kena ada visi. Ya. Bukan dia yang keluarkan dasar. Penjawat awam yang belakang. Ya. Tapi kalau menteri itu sunyi sepi, Haji Zana masih ingat menteri siapa lagi? Salah Nancy, Datuk Seri Nancy. Boleh ingat lah. Tapi ingat. Dia seorang yang berprestasi. Tapi oleh kerana keadaan politik menjadi tidak menentu. Jadi YB Nancy Shukri juga kelihatan jatuh dalam permakahan yang saya bagi 2/10 ya. Ketika dia berada dalam, dulu dia boleh perform sampai 8.5. Bagus. Dia antara seorang prestasi menteri yang dia bagus. sangat brilliant. Tapi bila berada dalam sebuah kerajaan yang hari-hari orang menjerit dan bertekak dan bergigit, berarti tidak ada siapa dapat bijak kalau dia berada dalam kumpulan anjing hena yang berebut bangkai. Betul. Berarti semua akan menjadi... Ya. Itulah sedih dia. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang bersama kami sejam setengah. Terima kasih banyak kerana ini stream yang menarik. Kita akan tutup dengan persembahan Abang Sani, dan lepas ni kami akan start dengan tuan-tuan boleh turun order ni, buku ni. Berapa lot ni dah banyak? Dapat 30? Oh, Alhamdulillah, lot yang banyak. Lot lagi terus buku ni, sama ada anda nak ambil combo buku ni RM88. Saya sadar baca sebab gini tuan-tuan. Dalam setiap dekad, tak semua buku mengenai apa yang kita sebut sebagai skandal boleh dibongkarkan. Tak ada. Saya cerita dekat saudara, Muammar Gaddafi jatuh. Harta dia berbilion juga disita di Amerika. Tak ada buku mengenai bagaimana penyulapan wang Muammar Gaddafi dibuat. Ketika Ferdinand Marcos jatuh, berbilion wang dia disita oleh DOJ. Tapi tidak ada buku mengenai skandal Ferdinand Marcos dan juga Imelda Marcos. Tak ada buku dia. Ketika Soeharto jatuh, skandal kewangan dia juga besar, membabitkan begitu ramai orang-orang tycoon-tycoon besar di Indonesia. Tiada buku ditulis mengenai skandal kewangan di belakang kejatuhan rejim Soeharto. Tapi ini buku ditulis. Berarti saya beritahu dekat saudara, buku ini akan dikenang sepanjang zaman sebagai antara buku penting pembuka pembuka abad ke-21 yang mengangkat skandal kewangan yang besar. Jadi beli, simpan, baca dan faham. Kerana saya cerita pada saudara kita, perkara ni akan dibuatkan hingga besok saudara tua, minum kopi, cucu saudara mungkin bertanya, Atuk ada tak masa skandal ni berlaku? Jadi sebelum lupa, baca supaya anda ada cerita yang saudara tahu, kerana inilah pertama kali Malaysia berada dalam titik biru, bukan titik merah, titik biru, menjadi perhatian dunia apabila skandal ni menjadi skandal yang terbesar bagi abad yang ke-21. Okey, saya minta Doktor cakap sikit, lepas tu Abang Sani habis, lepas tu kita break dan kita akan balik dalam sesi jualan. Malam ni kita main laskar-laskaran semua grade A. Saya akan turunkan barang beg askar yang dikeluarkan oleh tentera Rusia keluaran tahun 70-an. Saya ada dalam new old stock, dead stock untuk saudara turun, dan saya ada banyak item yang saudara boleh miliki. Doktor pesan 2 minit dan kemudian Abang Sani menyanyi. Okey, come on. Ya, bila Haji Zana sebut ketika inilah sebab skandal ini Malaysia dikatakan berada di mata dunia. 8 tahun, 9 tahun lepas juga Malaysia lagi hebat berada di mata dunia. Oh ya. Masa tu era Presiden George W. Bush. Pernah satu ketika bila beliau berucap di satu akademi tentera, saya tak ingat apa akademi tentera itu. Okey. Itulah ucapan ke setiap presiden berucap, dia sebut Malaysia 7 kali. Saya rasa di West Point tu. West Point, betul. West Point. Akademi tentera yang tinggi di Amerika adalah West Point. 7 kali disebut pasal Malaysia. Dalam nada yang tak baik lah, sama dengan nada ini. Saya rasa Malaysia lebih famous pada ketika itu daripada ketika ini. Kenapa? Isu nuklear Malaysia menjadi negara transit pada ketika itu. Okay. Tapi kita tak banyak membincangkan isu itu kerana kekangan arahan kepada media, jangan bocorkan rahsia tentang perkara itu kerana ada kaitan dengan dikatakan keselamatan dan juga orang politik pada ketika itu. Tapi di Amerika Syarikat, Malaysia telah dianggapkan sebagai negara paria. Negara paria. Kerana terlibat dalam pengubahan nuklear haram yang pada ketika itu cuba diberikan kepada Muammar Gaddafi, disebut pasal Muammar Gaddafi ke Libya. Dan kapal Malaysia telah ditahan di Laut Mediterranean. Dan bahan itu adalah daripada syarikat di Malaysia. Haji Zana pun Saya tak pernah dengar. semasa itu
saya tak sebut Perdana Menteri Malaysia, okay? Ya, okey. Saya sebut Presiden George W. Bush. Kita boleh agak siapa Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Dan Malaysia dikatakan berada di mata dunia kerana terlibat dalam dikatakan skandal haram, pergerakan haram untuk membuat weapon of mass destruction. Jadi itu dia katakan bahawa walaupun benda ni dah berlaku 1 dekad lepas, sama juga dengan perkara ini. Satu MDB ni 10 tahun lagi akan timbul dikatakan perkara-perkara yang orang akan tanya. Dan kalau kita ada pengetahuan tentang perkara itu, kita boleh menjawabnya. Betul. Dan kalau saya cakap perkara nuklear tadi, Haji Zainal tak boleh jawab. Tak jawab, saya tak tahu. Okey, benda tu kira meletup pada ketika itu. Okay. Jadi ini dikatakan penting kita melihat permainan geopolitik antarabangsa. Ya. Kita negara kecil sentiasa menjadi mangsa. Okey. Saya akan sentiasa jemput je Prof kalau Prof sudi untuk selalu datang, kerana saya fikir kata inilah cara kita merasionalkan pendirian kita. Kita taklah menjadi orang yang jump to conclusion tanpa maklumat. Saya gembira kerana anda tunggu dan saya seronok kerana setiap kali kita stream isu-isu yang berat, jumlah penonton kita kekal atas 500. Berarti saudara memang dahaga kan untuk sebuah komuniti Facebook yang kecil ni. Dan saya percaya besok kalau saya blast pun dia boleh capai sampai 30,000 sesi ni. Kerana ramai yang nak tahu tentang keadaan kita dan China, kerana ramai orang tak pernah mendapat pandangan yang jelas seperti mana yang diberikan oleh Prof. Terima kasih banyak Prof Dr. Admi Hassan. Satu perkara dah lama nak tanya dah. Saya nak tanya on air. Apa maksud garasi tu? Oh, garasi dia garaj dalam bahasa garaj. Okay. Kemudian Indonesia menukarkannya pada perkataan garasi. Okay. Dan kemudian dia menjadi popular kerana di dalam muzik punk Indonesia, perkataan garasi itu dipakai sebagai salah satu daripada word punk. Maksudnya menggambarkan the humble dalam generasi punk. Jadi bila dibuka disebut Garasi Republic, bila dia continue saya pun pakai Garasi TV tanpa mengubah. Okey, terima kasih. Dia garaj nama garaj, dia. okey. Okey. Terima kasih Abang Sani, terima kasih Prof. Berhibur saja dengan Abang Sani. Saya nak teman Prof makan, lepas ni kita break. Kita akan balik pukul 10.45 untuk jualan barangan Ami. Kita ini sama saja, tidak bodoh, tidak pandai, tidak punya apa-apa. Kita ini sama saja, tidak bodoh, tidak pandai, tidak punya apa-apa. Dalam pandai ada bodoh yang tersembunyi, dalam bodoh ada pandai yang tersembunyi. Dalam pandai ada bodoh yang tersembunyi, dalam bodoh ada pandai yang tersembunyi. Kita ini sama saja, tidak bodoh, tidak pandai, tidak